Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam warisan. Uh, saya Ruzairi bin Arbi daripada Jabatan Warisan Negara. Hari ini akan membentangkan satu topik berkaitan dengan warisan teras jati diri dan perjanaan ekonomi. Apa yang anda lihat sekarang, warisan merupakan legasi kita, yang mana kita perlu jaga, kita perlu pelihara, kerana ia adalah dapat membentuk jati diri kita dan membentuk identiti kita. Tanpa warisan kita tak kenal diri kita siapa. So sejarah amat pentinglah dari untuk kita merungkai warisan kita, dan melalui warisan ni kita akan dapat banyak membantu dari segi ekonomi. Dan seperti mana yang kita tahu, banyak tempat-tempat di dunia seperti di Rom, di Borobudur, di Angkor Wat, semuanya adalah warisan-warisan yang penting, yang mana orang datang untuk melihat warisan di setiap negara, dan ia menjadi satu income yang baik untuk negara kita. Dan perjanaan ekonomi yang kita buat ini akan dapat memberi pulangan yang besar. Seperti mana yang kita tahu, Pulau Pinang dan Melaka telah diiktiraf sebagai warisan dunia, dan selepas diiktiraf sebagai tapak warisan dunia, dia menjadi tumpuan kepada semua pelancong, bukan sahaja dalam dan luar negeri, untuk berada di sana untuk merasai suasana dan melihat sendiri warisan yang ada di situ, terutama warisan ketara ataupun tangible cultural heritage ataupun intangible cultural heritage. Dan seperti kita lihat di paparan, adalah bangunan ikon negara kita, iaitu bangunan Sultan Abdul Samad, yang mana kita ketahui, yang kita pasti, siapa yang datang Kuala Lumpur, di Kuala Lumpur pasti akan datang ke sini dan bergambar. Dan di depannya juga ada dataran merdeka, dan kita tahu bangunan ini telah diwartakan sebagai warisan kebangsaan di bawah Akta Warisan Kebangsaan 6445, yang mana dia merupakan seni bina yang cantik, seni bina yang terunggul, yang mana mewakili sejarah dan warisan di Kuala Lumpur. So itu antara sedikit tentang bagaimana warisan membentuk jati diri, dan juga boleh melalui jati diri, melalui kita mengetahui warisan dan juga kita menyayangi warisan. Dalam masa sama, warisan itu kita guna untuk kita menjana ekonomi. So di slide-slide yang seterusnya saya akan menceritakan tentang bagaimana warisan ini boleh membantu negara dari aspek ekonomi, di samping itu juga membentuk satu identiti dan jati diri yang di dalam diri kita, yang mana bila semua orang sayangi warisan, insya-Allah warisan kita akan terus terjaga, terbela, dan juga warisan ini dapat banyak memberi manfaat dari segi pulangan ekonomi kepada negara itu sendiri. So kita tengok, kita tahu kenapa kita perlu jaga warisan. Sebab kalau warisan hilang, hilanglah terus. Seperti mana pepatah ada menyebut, patah tubuh hilang berganti. Tetapi kalau warisan patah tak tubuh, hilang tak berganti. Kalau satu warisan tu musnah ataupun satu warisan tu hilang, dia pasti tidak dapat berganti. Sebenarnya warisan tu penting kerana dia memberi satu kronologi tentang sejarah, dan satu kronologi tentang konteks sejarah, yang mana kita boleh garap, kita boleh rungkai, kita boleh dapatkan segala maklumat setiap warisan yang ada. Warisan ketara, tangible cultural heritage ataupun intangible cultural heritage, yang perlu dijaga. Dan kalau hilang, hilanglah terus sejarah kita, hilanglah terus identiti kita, dan hilanglah juga peluang-peluang untuk kita menjana ekonomi kepada setiap kepada negara dan juga masyarakat. Dan seperti mana yang kita lihat di sini, kita tengok di Kuala Lumpur itu sendiri,
seperti yang kita terpapar di slide ni, kita tengok Bob House di Pulau Pinang di Bukit Bintang telah musnah akibat daripada pembangunan di kawasan tersebut. Kemusnahan Arca Puncak Purnama pun kita dah habis. Penjara Pudu hanya tinggal pintu gerbang masuk aja, di belakangnya telah jadi satu pusat komersial. Dan banyak lagi warisan kita yang telah musnah, yang mana warisan inilah sebagai satu bukti penting terhadap terhadap sejarah sesuatu kawasan. Dan apabila ia hilang, sudah pasti kalau kita tidak rekod, kalau kita tidak dokumentasinya dengan baik, dia tidak akan ada di dalam lakaran kronologi sejarah kita semua. Dan ini tanggungjawab kita semua untuk kita menjaga warisan, mendapatkan maklumat tentang warisan dengan mengetahui setiap sejarah yang ada di tempat sendiri, supaya dia dapat menanam kecintaan, menanam jiwa kita supaya sayangi warisan. Seperti slide seterusnya ni, saya tahu semua orang berminat tentang sejarah mereka, legasi keluarga mereka, tetapi tahukah kita tentang skop warisan Malaysia? So di sini saya tunjukkan tentang skop warisan Malaysia, bermula dengan pembentukan pembentukan Malaysia itu sendiri melalui warisan semula jadi. Seperti mana yang kita lihat, yang pertama Langkawi Geopark yang telah membentuk negara kita pada 550 juta tahun dahulu, sehingga penemuan bukti tentang kewujudan manusia di Bukit Bunuh, iaitu di Lenggong, 1.83 juta tahun. So lama warisan kita memang lama. Kita bermula pada 1.83 juta tahun tentang kewujudan manusia di Lenggong, yang mana terjumpanya satu alat batu di dalam batu dipanggil batu survived. Alat batu itu membuktikan, dipanggil kapak genggam, hand axe, membuktikan tentang kewujudan manusia di Malaysia. So kewujudan manusia di Malaysia adalah 1.8 juta tahun, yang menjadi rujukan kepada semua penyelidik tentang sejarah di dunia. So dengan jumpaan 1.83 juta tahun, Lenggong telah ditiraf sebagai tapak warisan dunia, dan menjadikan ianya penting dari segi rekod sejarah. Dia mewakili sejarah dunia tentang kewujudan manusia yang ada di yang tinggal di Asia Tenggara. Dan kita lihat Bukit Jawa 200,000 tahun dia berdekatan dengan Bukit Bunuh, semuanya di Lenggong. Kota Tampan 74,000 tahun. Ia adalah hasil daripada kajian-kajian yang dilakukan oleh penelidik arkeologi di Malaysia, yang mana telah menemui bukti kehadiran manusia melalui kajian-kajian arkeologi berdasarkan pada penemuan-penemuan alat batu yang dikatakan zaman prasejarah. Di Malaysia kita ada zaman prasejarah, proto sejarah dan zaman sejarah. So bila kita bercakap tentang Bukit Bunuh, Bukit Jawa, Kota Tampan, Gua Nia, Perak Men, dia adalah zaman prasejarah, di mana manusia masih lagi menggunakan alat batu sebagai salah satu bahan untuk mereka menjalankan kegiatan harian. Dan Gua Nia 40,000 tahun, Perak Men penemuan yang terpenting 9,000 tahun, yang mana merupakan rangka yang terlengkap di Asia Tenggara, yang membuktikan tentang kehidupan masyarakat awal, masyarakat primitif yang mengamalkan kebudayaan yang mempunyai satu sejarah yang berkaitan dengan permulaan sosial sistem terhadap masyarakat, di mana Perak Men dibuktikan sebagai salah seorang seumpamanya sebagai syaman ataupun bomoh kepada masyarakat prasejarah pada 11,000 ke 10,000 tahun. Dan seterusnya sejarah kita terus kronologi sejarah kita terus kepada
3,000 tahun di Bukit Tengkorak. Bukit Tengkorak terletak di Sempurna, di mana terdapat jumpaan alat batu bersifat mikro, dipanggil microlith, yang mana ada alat batu yang yang dijumpai sebagaimana kemungkinan adanya perdagangan yang lebih luas di kawasan Polinesia. Seterusnya kita akan jumpa tapak ritual dan juga industri besi di Lembah Kujang, pertarian kepada 788 sebelum Masihi hingga ke abad ke-12. Dan kita tahu Melaka telah diwartakan sebagai tapak warisan dunia, iaitu bermula dengan Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-13 hinggalah abad ke-19, di mana kota Melaka masih dapat dilihat sampai sekarang. Dan tinggalan-tinggalan inilah yang membuktikan tentang kewujudan, tentang sejarah kita bermula daripada Kesultanan Melaka hinggalah Portugis, Belanda dan Inggeris, dan seterusnya bukti-bukti kebudayaan melalui manuskrip, hikayat-hikayat yang telah memberi maklumat penting tentang sejarah di Malaysia sendiri. Dan akhirnya kita terus ke bangunan Sultan Abdul Samad yang merupakan ikon bangunan di Malaysia itu sendiri, terutama di Kuala Lumpur. Dan hinggalah sekarang kita jadikan Skop Warisan hingga ke Menara Berkembar Petronas sebagai salah satu seni-bina moden yang penting yang menonjolkan Malaysia di mata dunia. So apabila kita lihat keseluruhan Skop Warisan ni, kita boleh dapat tahu tentang sejarah, kronologi dan bermula daripada zaman pendudukan Malaysia hinggalah kronologi prasejarah, proto-sejarah dan sejarah. Dan ini dengan pengetahuan yang kita dapat ini, kita dapat tahu tentang di mana kita berada, di mana letaknya legasi kita, di mana letaknya warisan kita, di mana kita di sewaktu itu, dan apakah ini dapat memberi kepahaman kepada kita tentang di mana asal-usul kita. So asal-usul kita, kalau kita nak bercakap tentang asal-usul, kita boleh berkaji dengan skop warisan yang ada di Malaysia. Dan Jabatan Warisan Negara seperti yang anda tahu merupakan peneraju dalam penerokaan dan pengekalan khazanah warisan ke arah pembentukan Trust Jati Diri Bangsa dan Penjanaan Ekonomi Negara. Dan itu adalah visi Jabatan Warisan dan visi kita terhadap semua, untuk semua orang tahu tentang warisan. Bila semua orang tahu tentang warisan, semua orang cinta tentang warisan, dan mereka akan jiwa mereka akan lebih dekat dengan warisan, dan sifat untuk menjaga warisan, untuk memelihara warisan ni akan terbina. Dan bila ada sifat tentang penjagaan warisan, pemeliharaan warisan ini boleh digunakan untuk menjana ekonomi negara. Dan contoh-contohnya banyak, nanti saya akan tunjuk, yang mana warisan ini dapat memberi pulangan yang besar kepada masyarakat, di samping kita dapat memberi satu identiti terhadap sesuatu, identiti terhadap diri dan juga jati diri kita. Dan misi untuk warisan adalah memelihara warisan negara ke arah pembangunan yang mampan sehingga terselah di persadaran dunia. Sasaran kita adalah menaikkan warisan kita, warisan Malaysia, hingga ke peringkat dunia, dan bukan hanya sebagai satu peringkat lokal saja. Dan that's why yang sekarang ni kita dah mempunyai ada 4 tapak warisan dunia, yang mana dia mewakili dunia untuk memberitahu tentang kepentingan warisan di Malaysia, dan juga dia mewakili dunia, warisan-warisan di Malaysia mewakili dunia untuk beritahu ini penting, yang memberi kronologi sejarah kepada dunia. Bagaimana kita menjaga warisan? Kita ada Akta Warisan Kebangsaan 2005 apabila kita warta, dan bila sesuatu tapak telah diwartakan di bawah Akta Warisan Kebangsaan, dia tertakluk kepada section-section di bawah, yang mana akta ini
menjaga dan memelihara warisan supaya warisan ini terbela dan warisan ini tidak diganggu, tidak dimusnahkan. Seperti mana yang kita tengok tadi, patah tak tumbuh, hilang tak berganti. So melalui akta ini, kita istilah itu kita tak boleh, kita dah tukar. Maknanya setiap yang kita jaga itu tidak pasti akan hilang sebab kita dah wartakan melalui akta warisan kebangsaan, akta 645. So untuk di bawah akta ni kita ada beberapa kategori, iaitu warisan budaya dan semula jadi. So warisan budaya seperti mana kita sebut tadi, warisan budaya mewakili warisan ketara, iaitu warisan ketara contoh seperti bangunan, seperti struktur. Kalau warisan tak ketara seperti mantun, seperti tarian, joget, alat muzik. Dan untuk ketara kita ada tidak alih, tidak alih dia lebih kepada artifak ataupun relik. Untuk tidak alih seperti struktur yang mana bangunan yang tidak boleh dialih. Dan untuk satu lagi alih adalah bersifat boleh pindah, seperti mana kita menjumpai artifak arkeologi, koleksi-koleksi yang mana kita boleh benda yang boleh diangkat dan dialihkan. Dan satu lagi kita ada tapak warisan dunia. So tapak warisan dunia nanti saya akan sebut di dalam slide ni. So ini adalah sedikit fungsi utama JWN, iaitu Jabatan Warisan Negara. So yang paling penting kita memkuasakan akta warisan kebangsaan, dan akta ini bertujuan untuk memelihara dan memelihara warisan negara. So apabila kita memelihara dengan mendaftar atau menggazet setiap warisan itu, so kita akan masukkan ke dalam daftar warisan. Di samping itu juga kita juga menjalankan pendidikan dan pembangunan. Maksudnya pembangunan lebih kepada pembangunan berkaitan dengan warisan, menaikkan sesuatu warisan itu menjadi salah satu fungsi. Selain sebagai fungsi sejarah, kita akan jadikan dia sebagai satu fungsi untuk pelancongan. Dan kita juga mendokumentasikan hasil kajian, menyimpan segala maklumat tentang warisan. Dan yang penting, fungsi utama Jabatan Warisan ini sebagai pusat rujukan kepada warisan negara. So siapa saja yang memerlukan tentang maklumat tentang apa saja berkaitan warisan negara, boleh dapat terus daripada Jabatan Warisan. Dan melalui rujukan-rujukan dan pewartaan setiap warisan tu, kita akan mengangkat, kita akan calonkan warisan-warisan yang penting ini ke peringkat dunia. Hingga seperti mana yang kita telah buat terhadap tapak warisan arkeologi Lembah Lenggong, warisan di Melaka, di Penang, dan juga Mulu serta Kinabalu. So di dalam Jabatan Warisan, kita di dalam akta kita ada Majlis Warisan Kebangsaan, yang mana Majlis Warisan Kebangsaan tanggungjawabnya adalah memantau segala apa-apa saja berkaitan dengan warisan dan memberi khidmat nasihat serta memberi khidmat nasihat dan juga memberi cadangan-cadangan serta keperluan yang boleh menjaga dan menyelamatkan warisan serta membantu menaikkan warisan hingga ke peringkat kebangsaan dan dunia. Dan warisan, untuk daftar warisan, pewartaan warisan dia terbagi kepada dua. Warisan boleh dikategorikan sebagai warisan yang mana diisytiharkan oleh Pusurujaya Warisan, dan juga warisan kebangsaan. Yang kita lihat warna merah diisytiharkan oleh Pusurujaya Warisan ya, sebagai warisan. So warisan kebangsaan diisytiharkan oleh Menteri. So Jabatan Warisan mempunyai list yang pelbagai untuk tapak warisan serta koleksi ataupun objek-objek warisan yang banyak. Melalui objek-objek warisan dan juga tapak warisan, kita ada jawatankuasa pakar yang kita lantik untuk memilih dan mengangkat warisan-warisan ini sebagai warisan kebangsaan ataupun warisan.
So ini adalah statistik penjara warisan di bawah Akta 6445 sehingga 31 Disember 2018. Dan apa yang kita lihat ni, untuk tapak warisannya kita ada 209, dan warisan kebangsaan kita ada 93 tapak. Objek tindak ketara 12, dan untuk warisan kebangsaan kita ada 517. Objek ketara kita ada 5, untuk warisan kebangsaan kita ada 114. Dan kita juga mewartakan tokoh orang hidup. Kita ada pakar-pakar tentang warisan, contoh pakar tentang Mak Yong, pakar tentang DK Barat. So kita mewartakan tokoh-tokoh ini untuk mereka membantu meneruskan legasi untuk generasi akan datang dengan mengajar dan memberi khidmat nasihat untuk mereka meneruskan fungsi dan juga setiap elemen yang ada di dalam warisan tindak ketara itu, macam saya sebut tadi, macam DK Barat, Mak Yong, Peliku Lara. So semua tu penting untuk kita teruskan generasi supaya masyarakat kita tidak lupa. Contoh Dolang Sayang, tidak lupa tentang warisan negara kita. So seperti mana yang kita lihat di paparan slide ni, kita ada lihat bagaimana pengisytiharan warisan dijalankan. So biasanya setiap 2 tahun atau 3 tahun kita akan mengangkat warisan kebangsaan hasil daripada pemilihan yang dibuat oleh Jawatankuasa Pakar. So melalui pengisytiharan warisan kebangsaan, kita mengiktiraf tapak-tapak dan juga objek-objek yang dan termasuk tokoh orang hidup untuk kita mewartakan sebagai warisan kebangsaan. Dan setiap pengisytiharan ini diwakili oleh setiap negeri yang mana warisan mereka diangkat sebagai warisan kebangsaan ataupun warisan. Dan kita hasil daripada pengiktirafan warisan kebangsaan ini, dia banyak membantu dari segi penjagaan, pelindungan dan penyelamatan, dan juga termasuk juga tentang pemeliharaan dan juga sedikit dana yang boleh mereka mohon untuk dapatkan untuk menjaga warisan kebangsaan tersebut. So ini adalah salah satu contoh yang dijalankan, kerja-kerja yang dijalankan oleh Jabatan Warisan Negara sendiri, yang mana bermula dengan kerja-kerja konservasi. Akhirnya rumah yang lama, rumah yang merupakan penting dari segi seni bina dan sejarah, yang mana kita lihat ada satu di atas tu rumah Penghulu Nanta di Melaka. Kita bina semula, kita restore, kita buat restorasi hingga menjadi ianya seperti asal, dan juga menjadi sebagai salah satu tarikan pelancong dan juga punca pendapatan. Seperti mana yang kita cakap tadi, penjanaan ekonomi ini adalah salah satu punca pendapatan kepada hasil daripada warisan tadi. Dan apabila kita lihat setelah rumah itu dibina semula dan rumah ini perlu dijaga, dipelihara, hasilnya nanti orang ramai akan datang untuk melihat sendiri tentang keunikan bangunan dan juga keunikan sejarah di Melaka, hingga kan memberi pendapatan yang agak besar kepada pemunya rumah itu sendiri. Dan seperti mana yang kita tengok di sebelah bawah, kita tengok daripada satu masjid yang usang, yang hampir roboh, hasil daripada kerja-kerja konservasi yang dijalankan oleh Jabatan Warisan menggunakan buluh, akhirnya menjadi salah satu seni bina yang bercirikan lokal, bercirikan tempatan, yang menggunakan banyak menggunakan bahan buluh sebagai struktur utama masjid. Sekarang
kawasan ini telah menjadi salah satu dibina dan dijadikan sebagai galeri di kawasan Masjid Kampung Dal Kuala Kangsar, dan ia juga telah menjadi rujukan kepada para pekaji termasuk pelajar-pelajar yang ingin mengkaji tentang seni bina Melayu lama, seni bina lokal di Perak. Dan ini amat penting sebab kepentingan konservasi ini ialah untuk memanjangkan usia bangunan warisan supaya ia berdiri lebih lama, merakamkan sejarah, peristiwa dan menambah pengetahuan tentang warisan. Dan Jabatan Warisan menjalankan konservasi terhadap semua bangunan dimilik persendirian, ibadah, masjid, gereja atau kuil, bangunan kerajaan bersejarah dan kota lama, yang mana setiap usaha yang dijalankan Jabatan Warisan adalah untuk melindungi dan juga memberi satu nafas baru terhadap bidang warisan, bidang konservasi, supaya ia dapat menarik minat para pelancong dan juga para penyelidik untuk terus mengkaji dan juga memberi kepahaman kepada masyarakat di kampung ataupun di kawasan di mana terletaknya bangunan warisan ini, supaya mempunyai kecintaan untuk menjaga dan menjadi salah satu sumber pendapatan dengan menjadikan warisan ini sebagai produk pelancongan penting, yang mana tapak-tapak ini digunakan sebagai pelancong, sebagai one stop center untuk pelancong-pelancong untuk mendapatkan ilmu ataupun untuk mengetahui tentang sejarah Malaysia itu sendiri. So ini adalah satu proses yang dijalankan tentang proses kerja pemeliharaan, yang mana dia ada beberapa peringkat, dan peringkat-peringkat ini bagaimana daripada bermulanya kajian-kajian kerosakan, kajian dilapidasi hingga ke bangunan itu dibina semula ataupun direstorasi dan dijadikan sebagai salah satu ikon untuk pelancongan dan ataupun sebagai satu pusat lawatan untuk pelancongan, dan juga memberi peluang kepada masyarakat kampung untuk belajar mengetahui tentang warisan mereka dan menjadikan ini sebagai salah satu sumber pendapatan, seperti menjadi tourist guide ataupun penjualan produk tempatan, yang mana setiap yang ni boleh jadikan package, bukan saja bangunan, kita boleh packagekan dengan masakan warisan, makanan ataupun makanan warisan, homestay warisan, dan banyak lagi lah yang boleh membantu dari segi mendapatkan dan menjanakan ekonomi. So ini adalah tapak arkeologi seperti mana yang kita tahu di seluruh dunia. Tapak-tapak arkeologi yang dijumpai dan dibangunkan ataupun tidak dibangunkan merupakan salah satu aset pelancongan penting terhadap sebuah negara, seperti mana kita lihat di Indonesia, di Borobudur, pendapatan tahunannya berjuta-juta ringgit termasuk Angkor Wat. Dan sekarang apa yang kita lihat di sini di paparan, kita tengok tapak arkeologi Bastian Medieval Melaka, iaitu di kawasan Bandar Hilir Melaka, Kota Melaka, di mana kita bina semula kawasan ini sebagai salah satu pusat arkeo pelancongan penting di negara kita. So kalau di Indonesia ada Borobudur, kalau di Kamboja ada Angkor Wat, kita di Malaysia kita ada juga, iaitu kita ada Kota Melaka, kita ada tapak Sungai Batu yang banyak menceritakan tentang sejarah Kesultanan Melaka, dan contoh di Lembah Bujang menceritakan tentang kehadiran tamadun Kedah Tua. So ini sebenarnya banyak membantu kita dari segi aspek pelancongan di Malaysia, dan hasil daripada pengiktirafan Melaka sebagai tapak warisan dunia, Melaka sekarang kebanyakannya ekonomi Melaka lebih tertumpu kepada pelancongan, dan pelancongan ini memberi sumbangan besar kepada negeri Melaka. Walaupun negeri kecil, tapi satu negeri yang kaya, yang mana kalau kita tengok sampai sekarang tiap hari
pasti ramai orang akan berkunjung ke Melaka. Dan ini penting untuk kita, keperluan kita, di mana perlunya adanya guide-guide yang penting tentang sejarah. Sebab apa yang saya lihat, tak banyak pemandu pelancong yang mempunyai pengalaman tentang sejarah di Malaysia, tentang sejarah di Melaka, dan keperluan-keperluan ini memang ada. Apa yang kita lihat, kebanyakannya tiap-tiap tahun adanya permohonan daripada setiap pelancong-pelancong yang memohon kita supaya kita memberi taklimat ataupun memberi tunjuk ajar tentang jumpaan di jumpaan sejarah, dan juga memberi taklimat tentang sejarah-sejarah seperti di Lembah Bujang, di Melaka itu sendiri, yang mana perlunya ada pemandu pelancong yang boleh membantu pelancong-pelancong ini untuk mendapatkan maklumat yang jelas, yang terang tentang sejarah Melaka daripada awal Kesultanan Melaka hinggalah Portugis, Inggeris, Belanda, Inggeris, Jepun, Inggeris, dan hingga sekarang. So dengan adanya pengetahuan yang lebih luas tentang sejarah negara kita, sebenarnya kita dapat membantu ekonomi kita berjalan lancar dari segi pelancongan. Dan di sini saya nak paparkan tentang akio pelancongan, tapak akio pelancongan yang boleh dijadikan satu peluang perniagaan ataupun satu peluang ekonomi terhadap pelancongan di negara kita. Dan tapak-tapak ini saya pasti tidak semua yang tahu tentang sejarah, tentang keseluruhan sejarah ini. Tapi kalau kita tahu tentang sejarah-sejarah ini, tidak mustahil untuk kita boleh membantu kita untuk memberi pulangan pendapatan yang banyak dan lumayan untuk menjadi salah seorang pemandu pelancong untuk sebagai contoh, khususnya pemandu pelancong bagi kategori bahagian arkeologi. So untuk Lenggong saja kita ada banyak tapak. Kalau kita mahir tentang satu tapak, di Lenggong kita telah wujudkan, Jabatan telah wujudkan sebagai, ada beberapa kita latih masyarakat kampung untuk menjadi ranger warisan. So ranger warisan ni membantu kita menjaga tapak warisan, dan juga mereka juga menjadi guide untuk memberi pengetahuan kepada pelancong-pelancong yang datang. So di samping kita menyelamat dan menjaga warisan kita, kita juga menjadi tapak ini telah boleh menjadi salah satu sumber pendapatan untuk pelancongan tempatan. Dan ia juga akan meningkatkan bila pelancong datang ke satu tempat, contohnya di Lenggong, mereka perlukan penginapan, mereka perlukan makan. So melalui lawatan satu tapak pelancongan, dia akan memberi ruang juga kepada ruang-ruang lain, macam saya cakap tadi, package pelancongan yang mana wujudnya homestay, wujudnya makanan warisan, dan mereka juga bila mereka berkunjung pasti mereka ingin mendapatkan souvenir ataupun cenderahati untuk bawa pulang. So inilah peluang kita untuk berniaga, untuk kita mendapatkan ruang pendapatan yang lebih banyak. Contohnya kita buat baju tentang Perak Man, tentang warisan dunia. Seperti di Melaka, kita tengok banyak kedai-kedai cenderamata dibuka, dan juga kedai-kedai makanan warisan yang dibuka. Kalau di Lenggong itu sendiri, kita tahu kawasan yang terkenal dengan Pekasam ikan air tawar. So ia menjadi salah satu sumber pendapatan kepada masyarakat itu sendiri, selain pada lawatan kepada tapak-tapak ekor pelancongan. So apa yang kita tengok sini, jumlah tapak ekor pelancongan 93. So kalau ikutkan tapak ekologi di Malaysia je ada 800, termasuk tapak bawah air 864 macam tu kalau tak salah saja. So tapak ini boleh diguna untuk memberi maklumat kepada masyarakat Malaysia, yang mana boleh membantu dari segi aspek pelancongan untuk penambahan pendapatan dan juga penjanaan ekonomi terhadap negeri, setiap negeri.
So kita juga ada warisan kebudayaan tidak ketara, yang mana seperti mana saya cakap, bila satu kawasan itu telah dikenal pasti sebagai tapak pelancongan, contohnya di Melaka, dalam masa sama warisan kebudayaan tidak ketara pun akan berjalan sekali, maknanya package warisan itu akan berjalan sekali, di mana kalau kita pergi Melaka, kalau rugi kalau kita tak tengok Rendang Sayang Melaka. Kalau kita pergi ke Lenggong, rugi kalau kita tak merasai makanan warisan ikan air tawar dan juga bekasam. Kalau kita pergi Pahang, rugi kalau kita tidak merasai makanan warisan sambal hitam Pahang ataupun ikan patin tempoyak. So ini semua berkaitan, yang mana daripada bermulanya tapak arkeologi hinggalah kepada homestay, makanan warisan dan juga seni persembahan adat dan budaya dan seni halus dan kraft di satu tempat. Dan ini adalah taburan warisan seluruh negara, dan kita tengok seluruh negara memang banyak tapak warisan, sehingga kini jumlah keseluruhan butiran yang telah diwata di bawah Akta 45 sebanyak 752 butiran, 255 dikategorikan sebagai warisan, 497 sebagai warisan. So ini adalah tanggungjawab warisan, adalah warisan untuk rakyat. Kita melindungi warisan, yang mana kita mengambil semula rangka manusia di Gua Cha, di Cambridge University di England. Kita mengambil semula jenazah perwira negara Semana Muhammad Amin, pembesar Ngah Ibrahim ke Perak, dan juga kita banyak buat program-program yang berkaitan dengan warisan di Borneo. So warisan juga memberi, selain pada kita memelihara dan memelihara tapak warisan, kita juga memberi pendedahan dan latihan bukan saja kepada staf tetapi kepada semua, termasuk turis guide, termasuk juga pelajar-pelajar universiti dan juga orang ramai yang berminat untuk bersama-sama kita menjaga dan meneruskan legasi, menjaga, melindungi warisan sehingga kini. Dan kita juga mempunyai galeri-galeri yang mana galeri ini dibina hasil daripada kajian-kajian yang telah dibuat, iaitu kita ada galeri Kota Melaka, kita ada galeri Lembah Lenggong, galeri Warisan Melayu Pulau Pinang, galeri Sungai Batu. Dan setiap galeri ini sebenarnya banyak menceritakan tentang sejarah-sejarah yang berkaitan dengan kajian yang kita buat di setiap negeri. Dan peluang ini boleh diguna oleh masyarakat setempat ataupun kepada pemain industri pelancongan untuk mendapatkan membawa pelancong, yang mana banyak perkara, banyak sejarah yang boleh diperolehi di galeri-galeri ini. Dan ini adalah penerbitan-penerbitan yang boleh dibaca, penerbitan-penerbitan yang boleh menjadi rujukan kepada semua yang mana yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang warisan. Sebab kata orang, tak kenal maka tak cinta. Kalau kita tak study tentang, kalau kita tak tahu tentang warisan kita belajar, kita study, kita pergi melawat tapak-tapak warisan ni, dan hasil daripada kecintaan yang ada dalam diri kita ini, dia dapat membina jati diri dan identiti kita. Dan dengan identiti dan jati diri yang kuat, kita dapat menjaga, memelihara dan menggunakan warisan ini sebagai salah satu aspek untuk mendapat pendapatan dan penjanaan ekonomi. Dan ini adalah tanggungjawab warisan sendiri, di mana warisan-warisan yang ada di Malaysia, mana yang bersifat dunia, kita akan angkat terus supaya tapak-tapak warisan dunia ini diiktiraf sebagai tapak warisan dunia. Setakat ini kita ada 4 tapak warisan dunia, iaitu di Mulu, di Kinabalu, Melaka Penang sebagai joint nomination, dan juga di Lenggong. So keempat-empat tapak ini perlu dijaga dan dipelihara, yang mana tapak ini banyak membantu dari segi penjanaan ekonomi negara, terutama pelancongan. Kalau kita tengok Kinabalu, setiap tahun memang beribu-ribu orang ingin naik ke Gunung Kinabalu dan memberi pulangan yang besar kepada Sabah Park di
di Sabah dan juga di Mulu. Seperti mana yang kita tahu, banyak tapak-tapak yang menarik yang boleh kita lihat tentang warisan sebelum jadi di Sarawak, yang mana dia mewakili dunia terhadap satu-satunya yang ada di dunia yang boleh kita lihat sendirilah di Mulu. Dan seperti Penang dan Melaka merupakan satu yang dikatakan antara negeri-negeri Selat yang mana seni bina British, seni bina Inggeris, Dutch masih ada di situ, dan ia menjadi salah satu bukti penting terhadap seni bina dan juga terhadap multicultural, yang mana di situnya ada Portugis, di situnya ada Baba dan Nyonya, Citia dan berbagai bangsa duduk di satu kawasan di Penang dan di Melaka, yang menjadikan dia sebagai satu lokaliti yang unik, yang banyak memberi sejarah, yang banyak ceritakan tentang sejarah yang penting sejak zaman pemerintahan Inggeris. Dan juga akhir sekali di Lenggong, kita lihat sendiri di Lenggong yang mana dia jumpaan kewujudan manusia pada 1.83 juta tahun dahulu di Bukit Bunuh telah memberi satu impak yang besar terhadap sejarah dunia sebenarnya. Sebab bila kita tahu tentang kewujudan, tentang migrasi manusia daripada Afrika hinggalah ke Asia Tenggara. So Lenggong antara kawasan yang dipanggil diaspora, yang mana masyarakat mula tersebar untuk keluar hingga ke kawasan kepulauan Indonesia. Dan ini telah menjadi satu rujukan yang penting untuk dunia belajar tentang ciri-ciri manusia dan juga ciri-ciri masyarakat prasejarah, yang mana mereka mempunyai teknologi sendiri dalam pembuatan alat batu pada zaman Paleolitik. So di Lenggong kita boleh lihat sebenarnya prasejarah dunia ada di Lenggong, bermula daripada Paleolitik hinggalah zaman Neolitik dan logam. So saya rasa tak semua orang tahu tentang benda ni, dan kalau nak tahu, datanglah ke Lenggong, kita boleh tengok artifak dan kita boleh belajar, kita boleh lihat segi keterangan-keterangan yang banyak. Kita akan pergi site, kita tengok sendiri tentang bagaimana bermulanya sejarah kewujudan manusia di Malaysia hinggalah zaman sekarang. Dan ini adalah tapak-tapak yang telah diwartakan untuk Kinabalu 2 Disember tahun 2000, sama dengan Mulu, diiktiraf sebagai tapak warisan dunia. Melaka Penang 7 Julai 2008 dan 30 Jun 2012 untuk tapak ekologi Lembah Lenggong. So selain pada tapak warisan dunia, kita juga ada Memory of the World, yang mana telah diwartakan sebagai salah satu international register yang penting lah, seperti surat-surat Sultan Abdul Hamid, sejarah Melayu, Hikayat Antua, Batu Besar Terengganu, Panji Tales Manuscript. So semua ini telah diiktiraf sebagai salah satu Memory of the World, maknanya pengiktirafan dunia tentang sejarah dokumentasi yang ada di Malaysia ni. Dan kita juga ada Masterpieces of Oral and Intangible Cultural Heritage dan of Humanity. So Mak Yong telah diiktiraf pada 2005, yang mana dunia mengiktiraf Mak Yong sebagai salah satu aspek cultural heritage yang penting, yang mana perkara ini perlu kita akad. Sampai bila dia diakad sebagai warga, kita boleh menjadikan Mak Yong ini sebagai salah satu persembahan untuk kita membawa pelancong untuk melihat sendiri tentang keunikan Mak Yong ni. Dan kitab Ilmu Bedil yang diiktiraf pada 2016, dan yang terbaru 2018 Donang Sayang telah diiktiraf sebagai representative list of intangible cultural heritage of humanity. So setiap tapak yang telah diiktiraf ini amat penting,
bukan saja dia memberi satu keharapan besar kepada negara kita, yang mana dunia mengiktiraf warisan kita ini warisan yang penting dan mewakili dunia. Di samping itu juga pengiktirafan ini juga membantu dari segi penjanaan ekonomi, yang mana pelancong daripada luar negara ataupun pelancong pasti idamkan untuk pergi ke satu kawasan itu, melihat sendiri warisan-warisan yang ada telah diwartakan sebagai warisan dunia. Jangan, kalau boleh, setiap lawatan yang sesiapa saja, setiap lawatan yang nak dipergi ataupun untuk mendapatkan maklumat tu, cuba dapatkan yang genuine, maknanya yang original. Sekarang ni kita dah banyak yang dah bercampur, tetapi kalau untuk warisan kita menjaga dia punya ketulinan tu, supaya kita dapat merasai sendiri tentang bagaimana masyarakat dulu menjadikan seni ini sebagai salah satu jiwa, dan memberi semangat kepada semua yang mendengarnya, dan dapat berhubung dengan budaya dan kehidupan kita. Dan kita banyak juga pengiktirafan lain yang kita dapat, dan ada pengiktirafan tentang dokumentari yang telah top 3 best film Unveiling the Past tentang arkeologi di Lenggong. So ini adalah sedikit senarai tentang tentative list yang mana kita akan angkat sebagai tapak urusan dunia, iaitu di Frame Selangor, di Pematang Kuaza di Gombak, Taman Negara Semenanjung Malaysia, dan Royal Belum State Park di Perak. So, dan banyak lagi pencalonan yang kita akan angkat sebagai tapak warisan dunia. Once bila dia diiktiraf sebagai warisan dunia, dia adalah dipelihara dan dijaga, dan kita perlu mengikut setiap peraturan-peraturan di bawah UNESCO ataupun mana-mana institusi di bawah UNESCO. Dan apabila kita ini telah mendapat pengiktirafan yang telah diberi, yang mana tanggungjawab kita untuk menjaga, memelihara warisan kita ni, dan warisan kita inilah yang kita akan angkat, yang boleh membantu kita untuk kita menjana ekonomi dan juga pelancongan hingga pelancongan di Malaysia. Dan sedikit tentang maklumat tentang keanggotaan JWN, yang mana JWN juga mengikuti UNESCO World Heritage Committee, UNESCO Islamic World Heritage Committee, ICROM Council, dan juga Vice Chairperson General Assembly of State Party in the World Heritage Convention. So keanggotaan JWN, Jabatan Warisan ini terhadap peringkat antarabangsa sebenarnya adalah untuk kita mengangkat warisan kita hingga ke peringkat dunia. Kalau boleh, warisan Malaysia ini seperti mana yang Malaysia Truly Asia. So kita gunakan slogan-slogan ini ataupun keanggotaan ini untuk kita bukan saja menarik pelancong, malah dia juga mengangkat martabat kita, mengangkat jati diri, mengangkat identiti kita hingga dikenal seluruh dunia. Dan apabila warisan Malaysia terkenal di seluruh dunia, tanggungjawab kita untuk menjaga dan memelihara warisan kita. Hasil pemeliharaan dan pemeliharaan itu, warisan kita akan terbela dan tapak-tapak ini akan terjaga. Dan setiap tapak yang dijaga ini akan menjadi salah satu pusat pelancongan utama, pusat rujukan utama, dan juga dapat memberi peluangan ekonomi yang besar terhadap pelancongan negara. Dan ini akan membantu negara menjadi satu negara yang berwarisan tinggi, dan melalui warisan ini dapat memberi pulangan hasil ekonomi yang tinggi. Dengan itu, seperti mana akhir kata, patah tak tumbuh, hilang tak berhenti. Seperti mana yang saya cakap, kalau paparan ini yang kita lihat ni, daripada warisan tak ketara hingga ketara ini hilang, dan kita tak tahu siapa kita, warisan kita tak ada identiti, kita tak ada jati diri. So kita tidak akan ke mana, dan
peluang untuk kita menjana pendapatan untuk mendapat aset pelancongan yang baik dari segi warisan akan terkubur begitu saja. Sedikit pantun sebelum saya mengundur diri. Cempaka hingga hiasan sidara, makan manisan sambil bergaya, memelihara, menjaga khazanah yang ada, mengangkat warisan ke pesada dunia. Dari Kedah ke Pekansari, beli swasta di kota tinggi. Selesai sudah penerangan diberi, di lain masa bersua lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaysia kaya dengan khazanah warisan yang tidak ternilai. Warisan, sama ada warisan ketara atau tidak ketara, memancarkan imej dan identiti negara. Keperluan untuk terus menjaga dan memelihara adalah satu kemestian. Bagi memelihara, melindungi dan mempromosikan khazanah warisan negara, Jabatan Warisan Negara telah ditubuhkan pada 1 hari bulan Mac 2006. Peranan ini termaktub dalam Akta Warisan Kebangsaan 2005. Berdasarkan akta, Jabatan melaksanakan penyelidikan arkeologi, konservasi bangunan dan monumen. Warisan tidak ketara termasuklah seni persembahan, permainan tradisi serta makanan warisan dan warisan semula jadi. Pengiktirafan warisan dan warisan kebangsaan merupakan aspek penting bagi melindungi warisan negara. Mana-mana butiran warisan boleh diiktiraf sebagai warisan kebangsaan setelah diluluskan oleh menteri. Warisan orang hidup atau living treasure juga merupakan penyambung warisan yang turut disenaraikan di dalam warisan kebangsaan. Banyak bangunan warisan yang telah dibaik pulih dan ada yang dijadikan galeri warisan kepada orang ramai. Pengiktirafan antarabangsa bagi warisan Malaysia juga diusahakan oleh Jabatan Warisan Negara. UNESCO telah mengiktiraf Taman Negara Kinabalu, Taman Negara Mulu, Bandar Melaka dan Georgetown serta Lembah Lenggong sebagai tapak warisan dunia. Mak Yong juga diiktiraf sebagai warisan dunia. 4 lagi warisan kebudayaan Malaysia disenaraikan di dalam Memory of the World. Kefahaman dan kesedaran warisan dilaksanakan melalui program-program bengkel pengembangan, bengkel pemeliharaan bangunan, jejak warisan, persidangan dan seminar antarabangsa. Warisan kita yang telah diperturunkan oleh nenek moyang membentuk jati diri warga Malaysia. Marilah kita bersama-sama melindungi warisan yang tiada gantinya untuk diwariskan kepada generasi akan datang.